Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan salam kepada kesemua. Sekarang saya ingin menjemput saudari Lily untuk mengiring kita untuk pujian kepada Tuhan.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tadi kita menyanyi satu lagu, ku nyanyi haleluya. Haleluya maksudnya pujilah kepada Yahweh, pujilah kepada Tuhan. Marilah kita datang sama-sama kita berdoa. Oh Tuhan Bapa di surga, kita hendak puji Tuhan Bapa Allah. Kita hendak puji Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kita hendak memuji Tuhan Roh Kudus. Tuhan yang menyayangi kita. Kita ingin puji Tuhan. Dan kini kita datang kepadamu supaya kita boleh dekatimu dan mengetahui akan kehendak-Mu. Supaya jiwa kita diberkatikan. Supaya jiwa kita boleh pergi kepada kehendak-Mu. Bolehlah boleh mencapai matlamat jiwa yang Tuhan inginkan kita capai. Oh Tuhan, ampunlah dosa kita. Berkatilah yang bercakap dan yang berdengar. Semua diberkati demi kemuliaan Tuhan. Sucilah jiwa kita. Ampunlah dosa kita. Gunalah jiwa kita demi kemuliaan-Mu. Dengan nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam hari yang baru ini, apa kabar? Semoga Tuhan berkatimu. Saudara-saudari dengan hati yang rendah hati, kita datang kepada Tuhan. Saya ingin tanya satu pengalaman Anda. Adakah apa pengalaman yang kamu masih ingat? Kamu dalam pengalaman itu kamu berjaya. Kamu amat bergembira. Kamu lihat jiwa kamu bukan sia-sia, tetapi dapat mencapai sesuatu matlamat yang kamu fikir jiwa kamu memang bermakna. Adakah saudara-saudari dalam Yesus Kristus, benarkah kamu mengalami satu pengalaman di mana kamu berasa begitu salahlah saya, begitu kalahlah saya, begitu tidak gunalah jiwa saya? Adakah pernah Anda mengalami sedemikian punya pengalaman? Ada satu pengalaman, saya berfikir diri begitu tidak guna. Saya berfikir sendiri mengapa tidak boleh melanjutkan pelajaran. Selepas saya meninggalkan satu syarikat yang saya berkhidmat dengan begitu baik 5-6 tahun dan saya ingin pergi belajar di Kuala Lumpur, tetapi tidak dapat kerja dan saya tidak dapat pergi ke sana belajar. Saya begitu salah. Saya ada pengalaman yang salah. Ketika masa itu saya pergi gereja, jalan dan keluar. Sebab saya tidak ada muka hendak jumpa lebih banyak orang. Sebab saya fikir sendiri tidak berguna. Saudara-saudari, ada kala kita pun ada pengalaman, kita fikir sendiri berjaya. Seperti mungkin kita graduasi dalam universiti ataupun apa-apa pencapaian kejayaan kamu. Pagi ini saya ingin menjemput kamu semua orang melenung akan satu firman, memuliakan Tuhan. Adakala kita berfikir, apakah maksud memuliakan Tuhan? Yaitu saya anggap diri berjaya, itu memuliakan Tuhan. Saya salah, saya kalah, saya susah, saya tidak memuliakan Tuhan. Saya sudah menjadi seorang yang tidak berguna, saya tidak memuliakan Tuhan. Konsep di antara memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan bergantung kepada kejayaan ataupun kegagalan di dalam jiwa kamu yang kamu anggap sendiri. Banyak-banyak masa kita mengalami pengalaman sedemikian. Tetapi biarlah kita balik kepada buku Alkitab. Lihat Nabi Hagai bagaimana hidupnya memuliakan Tuhan. Bagaimana dia mengetuai jemaat orang Yahudi memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan maksudnya mengikut firman Tuhan. Mengikut firman membuat sesuatu yang Tuhan suka, yang Tuhan ingin, dan semua jemaat ini boleh merefleksikan sifat Tuhan. Yang pertama ialah kehadiran Tuhan. Itu menentukan sama ada jiwa kamu kalau boleh jaya atau tidak jaya dari mata Tuhan, bukan dari mata dunia orang. Yang kedua, ada faktor gereja di masa hadapan. Apabila kita kata kehadiran Tuhan, kita baca Hagai
Buku Hagai bab 2 ayat 4 dan 5. Tetapi janganlah seorang pun putus asa. Teruskan pekerjaan itu kerana aku menyertai kamu. Apabila kita putus asa, kita tidak mau meneruskan kerja. Kita tahu orang Yahudi diarah oleh Tuhan untuk mendirikan Bait Suci yang kedua pada tahun 536 sebelum Masihi. Mereka sudah buat, tapi mereka sudah mulai kerja asas baru saja. Tinggal kerja ini 16 tahun sudah. Mereka putus asa sudah. Jadi Nabi Hagai menggalakkan mereka jangan putus asa. Hagai memberitahu mereka, ketika kamu keluar dari Mesir, aku telah berjanji. Firman Tuhan melalui Hagai memberitahu, aku telah berjanji. Siapa berjanji? Tuhan yang menjanji untuk selalu menyertai kamu. Sejak dahulu kala sudah. Sekarang juga. Yang masa yang akan datang juga sedemikian. Tuhan akan bersama kamu. Sekarang pun aku masih menyertai kamu. Oleh itu, kamu tidak perlu takut. Sebab kita tahu dalam renungan kemarin, kita tahu mereka takut. Bagaimana Tuhan membantu mereka kuat dalam Tuhan. Oh, Tuhan di sini memberi nasihat kepada mereka. Jangan takut sebab Tuhan akan menyertai kamu. Bagaimana kamu boleh berjaya dari segi mata Tuhan kalau kamu ada penyertaan Tuhan bersamamu. Jika kita menggunakan kedua ayat ini dengan baik, kita akan dapati bahawa inspirasi sebenarnya dalam buku Hagai adalah rohani, bukan psikologi. Apabila Tuhan panggil mereka jangan takut dalam ayat 5, maksud itu bukan psikologi, bukan secara psikologi, tetapi adalah keadaan rohani di mana Tuhan bersamamu. Kerana nasihat Hagai ini adalah untuk supaya mereka boleh dengar dengan baik Tuhan yang ingin menyertai kamu. Bukannya anda perlu kerja. Apa yang benar-benar membuat orang percaya merasai kegembiraan yang besar adalah kehadiran Tuhan. Apa yang penting adalah kehadiran Tuhan. Bukan kerja kamu tidak penting. Tetapi yang lebih penting, yang mesti di dalam jiwa kamu adalah kehadiran Tuhan. Nabi Hagai tidak berkata, kerjalah, maka kamu akan menjadi lebih baik. Kerjalah, kamu akan menjadi lebih berjaya. Kerjalah, jiwa kamu akan lebih memuliakan Tuhan. Bukan dia menafikan kepentingan kerja, tetapi dia kata, apa yang lebih penting, apa yang lebih wajib di dalam jiwa kamu adalah kamu ada penyertaan Tuhan Allah bersamamu. Karena Tuhan yang nyata, yang ketara dalam hidup kita adalah satu kunci. Sama ada kamu boleh memuliakan Tuhan. Adalah satu kunci sama ada kita boleh menyelesaikan pekerjaan yang diarahkan oleh Tuhan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Hagai tidak menafikan bahawa keadaan tidak mudah pada masa itu. Memang susah. Sebab tidak ada wang, tidak ada bayar sumber. Oh, sekarang adalah berliners. Bukan dalam tahun 900 sebelum Masihi ada Raja Solomon. Sekarang mereka hanya orang jajahan Metua Persia. Namun semangatnya adalah untuk melihat bahawa segala-gala diletakkan dalam perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintahmu buat sesuatu, Tuhan akan mengiringimu. Tuhan akan bersamamu. Tuhan akan memberi daya kepadamu. Tuhan akan menjaga kesemua. Yang penting adalah kamu merasai penting atau tidak penting kehadiran Tuhan di dalam jiwamu. Keadaan Tuhan di dalam jiwamu. Nabi Hagai tidak berkata, kerjalah, maka kamu akan menjadi lebih baik. Dia berkata, bekerja kerana aku bersama kamu. Karena Tuhan yang nyata dan hidup adalah sebab untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Saudara-saudari, apabila kita memulai ayat-ayat sedemikian, adalah diperingatkan ke semua kita. Sekarang apa yang kamu buat? Mungkin kamu buat sebagai seorang guru, seorang peniaga, seorang pekerja. Mungkin kamu pastor. Mungkin kamu seorang yang begitu serius untuk mengikut Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita memang mempentingkan keadaan di mana ada kehadiran Tuhan di dalam setiap saat. Kita perlu meminta Tuhan ampun
di mana kita sentiasa tidak mempentingkan kehadiran Tuhan. Maka Nabi Hagai menggalakkan mereka, memberitahu firman Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kamu. Seperti dia buat untuk Elisha. Apabila Aram menghantar kereta dan kutanya dan tentera yang besar mengkumpul kota Tata, dia ikut apa yang dikatakan hambanya. Elisha tidak menafikan kewujudan kesusahan di sekelilingnya, tetapi dia melihat realiti yang lebih besar dan huru hara. Dia memberitahu hamba yang ketakutan itu untuk bersama kita dan lebih baik lagi bersama mereka. Itulah maksud Hagai di situ. Kita lihat di mana gambar itu. Kita lihat Eliezer sebenarnya Tuhan yang sendiri menghantar kuda dari surga. Menghantar tentera daripada surga untuk membantu dia menyelesaikan sesuatu. Oh, saudara-saudari, di mana sini sekarang kita mesti mempentingkan kehadiran Tuhan di dalam jiwa kita. Maka kita perlu membangun akar kita. Kita perlu menghasilkan bunga kita. Di dalam buku Hagai panggil mereka memindah rumah ibadat, memindah bait suci secara fizikal. Tetapi Tuhan ingin kita juga mendirikan seseorang orang kudus. Kita sendiri dan juga serahkan kita, jemaat kita perlu membangun akal mereka. Kita punya spiritual formasi, kita punya situasi rohani, kita perlu doa, kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu membaca Alkitab dengan lebih dalam. Dan jiwa kita boleh dipersucikan oleh Tuhan, boleh dikutuskan oleh Tuhan, di mana karakter kita, perangai kita, dan juga peranan kita boleh menjadi efisiensi, boleh efektif demi menghasilkan buah, boleh membawa lebih banyak orang mengetahui Yesus Kristus, di mana ruang yang hitam, yang memang yang ada penuh dengan dosa itu boleh dikutuskan, perangai yang salah kita boleh diperbetulkan. Saudara-saudari, jangan takut kerana aku menyertai kamu. Jangan cemas kerana aku Allah kamu. Aku akan menguatkan dan menolong kamu. Aku akan melindungi dan menyelamatkan kamu. Yesaya 41 ayat 10. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kehadiran Tuhan seperti Tuhan bersama dengan Musa, dia juga akan bersama dengan Yosua. Saudara-saudari dari Yesus Kristus, Tuhan akan bersama Musa, tetapi dia juga akan bersama dengan Yosua apabila Musa meninggalkan dunia. Saudara-saudari, kehadiran Tuhan bukan saja dengan orang dahulu kala, tetapi orang sekarang yang mau ikut Yesus Kristus. Di rancang kematian Yakub juga bercakap kepada anaknya Yusuf, aku akan mati, tetapi Tuhan akan menyertai kamu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, demikian firman Tuhan kita Yesus Kristus yang secara beribadi berjanji bahawa kehadiran dan kuasa Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya hingga akhir Tuhan. Saudara-saudari, apabila kecewa, orang sentiasa berharap mereka boleh kembali kepada masa dahulu dan berharap seseorang boleh membantu kita. Tetapi ini biasanya di antara kita. Tapi ini adalah luar keutamaan. Ini bukan keutamaan kita. Dan bukan akan memberi kegembiraan rohani yang sebenar kepada kamu. Hagai nampaknya berkata, kamu tidak akan mempunyai Musa lagi. Kamu tidak akan ada Raja Daud lagi. Kamu tidak ada Raja Solomon lagi. Sekarang semua orang besar dahulu membantu membangunkan bait suci itu tidak ada sekarang. Sekarang apa yang ada? Siapa yang ada bersamamu? Adalah Tuhan. Tuhan, satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan benar bersama kamu. Tetapi kamu akan mempunyai Tuhan yang hidup. Telah bekerja sehingga sekarang. Seperti yang selalu dilakukannya. Dan Tuhan memulakan pekerjaan yang baik dengan karunia Tuhan. Dia pun akan lengkapkan kerjanya. Daripada kesedihan dan kegalakan yang disebabkan oleh orang dahulu yang salah, agar angka itu masa sudah lalu. Jangan salahkan orang dahulu sudah. Dahulu punya orang sudah lalu sudah. Sekarang tanggung jawab di tangan kamu. Tanggung jawab dalam generasi kamu. Dalam masa sekarang. Dalam masa saat ini.
Lihatlah betapa setia dan tidak berubahnya Tuhan. Saudara-saudari, apabila mereka keluar dari Mesir, perjanjian Tuhan dengan mereka bukan sekadar peristiwa sejarah masa lalu. Ayat kelima mengenai aspek itu mengatakan ia adalah sesuai dengan firman yang telah kukatakan dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Jangan takut pada masa itu. Apabila Rohku diam di antara kamu. Ada kala Tuhan mungkin diam, tetapi dia akan membawa kamu. Dan Alkitab, dalam kitab Wahyu, kesamaan kita bukan sekarang saja, tetapi dijanjikan oleh Tuhan selama-lamanya di dalam bumi dan langit yang baru. Saudara-saudari, dalam buku Zakaria bab 4 ayat ke-6, Nabi Zakaria dia menggalakkan Hasnia pemimpin Jerubabel, bukan dengan kuasa, bukan dengan berkat, tetapi oleh Roh Kudus kamu boleh membangunkan Bait Suci. Kehadiran Tuhan begitu penting. Hubungan antara pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan manusia patut dirokai. Sama seperti kita akan menunjukkan bahawa tanpa Roh Kudus tiada orang boleh berjaya. Kerja manusia akan menjadi sia-sia dan usaha manusia adalah sebahagian dari keseluruhan kerja Roh Kudus. Dan kerja Roh Kudus adalah kunci. Roh Kudus sentiasa bekerja seperti yang dibuktikan oleh kerja berterusan umat Tuhan. Ini bukan untuk mengatakan bahawa kerja Tuhan bergantung kepada mana-mana kumpulan tertentu, tetapi ini bermakna apabila Roh Kudus bekerja, firman yang diilhamkan, masing-masing pergi untuk melakukan bahagian kerja mereka yang mereka fikir mereka tidak mempunyai harapan untuk melakukannya sebelum ini. Bekerja bersama dengan Roh Kudus. Kehadiran Tuhan, Roh Kudus yang sama yang memberikan keupayaan kepada Bezalel untuk membina kemah suci. Dalam buku kitab Bilangan, juga bersamamu mereka diberi Roh Kudus adalah Roh Kudus yang diberikan sama seperti kepada Musa. Yesaya bab 63 mengatakan kepada kita Roh Kudus tinggal di antara orang-orang ketika orang-orang keluar dari Mesir. Roh Kudus menambahkan dirinya ketika dia keluar dari Mesir. Dan pada saat-saat lain, dia tidak pernah hadir dan kemampuannya tidak berkurangan. Roh Kudus menambahkan dirinya ketika dia keluar dari Mesir. Dan pada saat-saat lain, dia tidak pernah hadir dan kemampuannya tidak berkurangan. Sehingga hari ini kita masih perlu mengingatkan, jangan fikir Roh Kudus berbeza apabila kita tidak melihat sesuatu yang istimewa berlaku. Dalam buku Matius mengatakan kepada kita memang begitu tahu amanah agung, yaitu Tuhan sudah membeli semua. Tuhan Allah sudah memberi kuasa kepada Yesus Kristus. Maka Yesus itu panggil kita, pergilah, jadikanlah mereka berikut. Baptiskanlah mereka dengan nama Bapa Allah, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka mentaati segala yang saya perintah. Saudara-saudari, apa yang perlu kita ambil perhatian ialah seruan para nabi agar semua orang melihat perspektif Tuhan, bukan perspektif semua orang. Saudara-saudari, marilah kita lihat kerja Tuhan yang meneruskan di antara orang Yahudi. Jadi sekarang untuk kita pun perlu meneruskan kerja yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam wabak COVID-19 ini, mungkin kita sudah henti kerja, sudah henti ambil berat orang, henti berinjil orang, henti pemuridan, henti berkebaktian. Mari kita perlu balik kepada Tuhan. Kita perlu letakkan perkeseluruhan seminar dalam skema yang besar kerja Tuhan. Hagai telah pun disambungkan kepada tema Exodus dari keadaan zamannya. Dan kini dia juga akan bergerak maju bersama-sama ke masa hadapan. Yaitu pada zaman yang akan datang untuk merealisasikan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, bukan saja kita ketahui akan kehendak Allah bersama kita, tetapi kita juga perlu ketahui peranan gereja. Dari perjanjian lama ada satu simbol untuk kelahiran gereja satu hari. Apabila Exodus itu keluar, mereka keluar, jemaat Tuhan keluar dari bangsa Mesir, itu menggambarkan satu hari jemaat Yesus Kristus akan keluar dari dosa. Selepas Roh Kudus datang secara umum, gereja dilahirkan. Selepas Yesus Kristus dibangkitkan, selepas Roh Kudus datang, gereja dilahirkan. Dan satu hari kita akan bersama semua orang yang percaya Yesus Kristus, gereja
di bumi, di langit baru dan bumi yang baru. Tidak lama lagi aku menggoncangkan langit dan bumi, darat dan laut. Tuhan kasih satu hari dia ada satu hukuman akan berlaku, bencana akan berlaku. Tuhan akan juga menggulingkan semua kerajaan dan harta benda mereka akan dibawa ke sini sehingga rumahku akan penuh dengan kekayaan segala emas dan perak di dunia ini milikku. Tuhan kata segala emas dan perak di dunia ini milikku. Kata kepada mereka jangan takut akan tidak cukup sumber. Tuhan adalah kemilikan untuk kesemua ini. Rumahku yang baru akan lebih cantik daripada yang dahulu. Dan situlah aku memberikan umatku kemakmuran dan kedamaian. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sebenarnya ini maksud tersirat ada satu hari. Bukan saja bait suci kedua akan selesai. Tetapi satu hari Tuhan akan menyediakan bumi dan langit yang baru. Saudara-saudari, kemuliaan bagi Tuhan bukan saja kita melakukan kerja, tetapi kita tahu Tuhan akan menggunakan kita untuk memenuhi apa yang Tuhan ingin buat. Itulah untuk mulia Tuhan. Inilah Tuhan punya mulia. Tenaga manusia yang diperlukan kini sudah siap, tetapi tema Hagai adalah kemuliaan terakhir bait suci yang melupakan arah yang Tuhan ingin bawa, yaitu kemuliaan Tuhan. Lebih banyak kemuliaan Tuhan dalam gereja telah menjadi arahan pekerjaan Tuhan yang memimpin umat. Saudara-saudari, kita perlu bergerak dari tempatan kepada dunia ini. Kita perlu bergerak dari masa kini sampai masa akhirat. Saudara-saudari, ini adalah jaminan bahawa masa depan juga akan diberkati. Kesinambungan dengan keluaran boleh diulangi. Saudara-saudari, tiada lama lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, darat dan laut. Frasa yang dilihat menunjukkan bahawa tindakan Tuhan yang serupa akan berlaku. Selepas beberapa ketika, frasa ini menimbulkan masalah dengan memikirkan jadual waktu sendiri. Tetapi pengulang frasa ini mendekankan bahawa Hagai memikirkan bukan masa sendiri, tetapi waktu Tuhan sudah sampai masa mendirikan bait suci. Mendekankan keperluan yang sesat yang mempunyai dua maksud. Pertama, kita perlu sedar setiap zaman harus disedarkan kerana kalau kita tidak tahu bila Tuhan akan datang. Petrus kata, masa Tuhan tidak seperti kita. Tuhan lihat satu hari seperti 1000 tahun. Saudara-saudari, aspek kedua adalah Tuhan akan bergerak dalam sejarah. Maka menggerakkan kita bergerak ke hadapan bahawa suatu hari kerajaan Tuhan akan datang. Perkataan Alkitab ini adalah untuk menggambarkan ungkapan Tuhan, perkataan yang akan muncul. Sebagai contoh Nahu bab 1, di mana gunung-gunung bergegar kerana dia. Tempat ini bermaksud bahawa semua makhluk bergegar di hadapannya. Fasa serupa sudah diwujudkan dalam Keluaran, juga dalam Mazmur 77 dan dalam Daud. Dan juga akhirnya ia juga menggambarkan saat apabila bumi dan juga lain yang baru akan wujud. Saudara-saudari, sebagai kesimpulan, adakah kamu pernah mengalami kemenangan yang berjaya, ataupun pengalaman yang pahit, yang kalah? Tetapi apa yang lebih penting di dalam jiwa kita, apabila kita tentu ketahui akan kehendak Tuhan, kita mesti ada kehadiran Tuhan. Dan ketahui satu hari kita akan sertai gereja. Saya sertai Yesus Kudus di dalam bumi dan langit yang baru. Apa yang kita buat adalah untuk hari akhirat. Ada untuk hari saya jumpa Yesus. Ada untuk kemuliaan Tuhan. Semua Tuhan memberkati kita. Marilah kita doa sama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan, kita berdoa untuk kesemua jemaat, supaya kita boleh menentukan ataupun memfokuskan diri sendiri demi kemuliaan dalam setiap hal. Semua Tuhan berkati kita. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati semua jemaat. Amin.